Petang ini saya buat video untuk mengulas dakwaan yang menyatakan DAP itu komunis. DAP itu adalah lanjutan daripada People's Action Party Singapura, dan PAP ini dikatakan sebagai komunis. Tetapi untuk PAP itu sebagai satu parti yang bersimpati dengan komunis, berideologi komunis, itu tidak tepat. Lee Kuan Yew pada tahun 59 apabila kalah dalam pilihan raya kecil Hon Lim kepada Barisan Sosialis, merasa cukup risau kerana Barisan Sosialis nantinya akan membawa masuk dan mengembangkan komunis di Singapura. Sebab itu Tengku menyatakan kita mesti elak the second Cuba, mesti elakkan Singapura daripada menjadi negara komunis. Dan oleh itu dalam persidangan wartawan se-Asia Tenggara di Singapura pada tahun 1961, Tengku mencadangkan gagasan persekutuan Malaysia ditubuhkan. Untuk apa? Untuk menjadikan kita kuat bagi menghalang daripada kemarahan komunis. DAP ini ditubuhkan pada tahun 66 sahaja. DAP tidak pernah komunis. Malah dalam persidangan DAP sampai hari ini pun bahasa lagunya bahasa Melayu, bercakapnya bahasa Melayu. Kenapa? Kan dia merupakan satu parti majmuk. Tapi kalau MCA bercakapnya dalam bahasa Mandarin, lagunya bahasa Mandarin. Ada kita katakan bahawa di China itu Chauvinist, di MCA itu Chauvinist? Tidak ada. Tapi kita buat tuduhan begini kerana kita memainkan sentimen perkauman supaya rakyat, khususnya orang Melayu di luar bandar, itu benci kepada komunis. Sehingga kita kata undi satu PH bermakna kita undi satu DAP. What's wrong with DAP? Kalau DAP salah, DAP tidak sah dari segi sebagai sebuah parti politik, kenapa sampai sekarang, sampai hari ini DAP masih ada? Kenapa tidak saja kita haramkan? Jangan terlalu kuat kita tiupkan sentimen perkauman, sentimen kebencian tanpa fakta yang tepat. Sekarang ini kalau kita nak bercakap tentang komunis, dah tak ada dah di bumi ini. Berlin Wall dah tumbang pada 9 November 1989. Negara-negara komunis, hatta China, hatta Soviet, mereka sudah menjadi market ekonomi. Mereka tidak lagi menjadi negara komunis seperti mana yang saudara-saudari faham semuanya. Nak kata komunis, tak pernah menghadiri parti komunis China, tak pernah pergi ke Rusia menghadiri persidangan parti utama di sana, tak ada. Tetapi kita, ada parti kita di sini hadir dalam persidangan parti komunis China. Kenapa tidak dikatakan komunis? Cukup politik yang seperti ini, biar kita berilmu, biar kita berfakta. Sebab komunis tak ada dah sekarang ini. Ya, kalau kita komunis, pastinya dalam orang yang dalam DAP itu tidak beragama. Tapi ada yang beragama Kristian, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu. So orang yang beragama itu bukan komunis. Kita berpolitik kerana kita berbeza dari segi dasar, berbeza dari segi pendekatan, kerana kita mahu membawa Malaysia yang makmur, yang maju, yang sejahtera ke depan. Itu pesan saya. Dalam 3 minit saya nak menjawab dakwaan netizen yang menyatakan bahawa manifesto Pakatan Harapan itu seperti menjual kewarganegaraan secara langsung, dan ini membahayakan keselamatan negara. Sebenarnya isu kewarganegaraan ini adalah manifesto dan janji yang ada pada ketiga-tiga parti. Sama ada itu Pakatan Harapan, Perikatan Nasional maupun Barisan Nasional. Apa yang adanya tentang isu kewarganegaraan ini? Itu tentang perkara 14 pasal 1B dalam perlembagaan yang sebelum ini hanya memberi kerakyatan kepada anak yang dilahirkan di luar negara berasaskan kepada keturunan bapa. So apa yang dijanjikan sama ada oleh ketiga-tiga parti ini ialah mereka berjanji untuk meminda perlembagaan perkara 4 pasal 1B dengan memberi juga kerakyatan kepada anak yang dilahirkan di luar negara berasaskan pada keturunan ibu. So apa masalahnya ini? Apa masalah perkauman yang cuba dibangkitkan, yang cuba diungkit bahawa dengan pindaan ini akan memberi kerakyatan langsung kepada orang luar untuk menjadi warga negara Malaysia? Sahabat saya, kita berkempen jangan sampai ke tahap untuk memperandakan benda yang tidak perlu. Faham apa itu peruntukan perkara 14 1B untuk memberi kerakyatan kepada anak Malaysia yang lahir di luar negara, jika sebelum ini hanya kepada nasab bapa, juga kepada nasab ibu. Saya tidak nampak ini sebagai satu masalah perkauman yang perlu diangkat, yang perlu dibahaskan. Kerana ketiga-tiga parti membawa agenda yang sama, menjanjikan perkara yang sama. Cuma apa lagi yang ada pada manifesto Pakatan Harapan yang tidak ada pada manifesto dua parti lain, itu adalah dua perkara. Pertama, perkara pindaan perkara 15 pasal 2. 15 pasal 2 ini adalah untuk memberi kerakyatan kepada sesiapa juga anak yang dilahirkan di Malaysia, yang salah satu ibu bapanya adalah warga negara. Dan ini banyak saudara-saudari yang berlaku di Malaysia, yang kita ada anak yang dilahirkan di Malaysia tetapi sama ada ibu atau bapanya
bukan seorang daripada itu bukan warga negara Malaysia, dan mereka tergantung kewarganegaraan, mereka menjadi stateless citizen. Bagaimana mereka teraniaya sekian lama dari segi pendidikan dan segi kesihatan, dan Pakatan Harapan berjanji untuk meminda perlembagaan, memberi taraf kerakyatan kepada anak-anak ini yang salah satu daripada ibu bapanya adalah warga Malaysia. Ini kita bukan bagi melalui perkara 14 warga negara melalui kuasa undang-undang. Kita bagi warga negara melalui pendaftaran. Saya mahu bagi tahu apa itu kewarganegaraan Malaysia ini. Dia ada 4 jenis kewarganegaraan. Macam kita, macam saya, macam saudara-saudari dilahirkan di Malaysia, ibu bapa orang Malaysia, maka kita warga negara melalui kuasa undang-undang. Ini kita jaga. Kerana warga negara melalui kuasa undang-undang adalah syarat utama untuk seseorang itu menjadi Perdana Menteri. Tapi kalau warga negara lain ada 3 lagi, sesiapa sahaja asalkan warga negara mereka layak untuk menjadi menteri dan sebagainya. Warga negara melalui pendaftaran, warga negara melalui naturalisasi, dan warga negara melalui penggabungan wilayah. Yang kita bahaskan sekarang adalah untuk perkara 14 pasal 1B itu adalah untuk anak-anak yang dilahirkan luar negara yang bapanya warga negara Malaysia dapat taraf kewarganegaraan. Tetapi sekali kita nak lanjutkan kepada ibunya juga setelah mereka kembali ke Malaysia. Berapa kes sekarang ini yang ibu ya berkahwin di luar negara, kemudiannya bapanya meninggal ataupun bercerai, balik ke Malaysia, anak tidak mendapat warga negara. So pada saya ketiga-tiga parti bersetuju untuk meminda perlembagaan, dan seharusnya jangan dijadikan isu. Isunya ialah kita kata bahawa PH nak memberi kewarganegaraan secara langsung pada orang luar. Ini saya rasakan satu fitnah, satu pembohongan, satu ketidakcukupan maklumat yang harus diperbetulkan. Yang kedua berkaitan perkara 15 pasal 2 tadi. Ya, anak-anak yang dilahirkan di Malaysia dan salah seorang daripada ibu bapanya warga negara Malaysia. Maka apa isunya jika kita pindah untuk memberikan mereka ini taraf kewarganegaraan? Berjiwa besarlah sedikit dalam kita berpolitik ini. Jangan hanya tanpa maklumat yang mencukupi kita memensensasikan sesuatu isu untuk menunjukkan bahawa parti ini adalah parti yang tidak menjaga keselamatan negara. I don't think that is right. Yang ketiga, apa lagi yang Pakatan Harapan janji untuk memberi taraf kewarganegaraan ya secara terus kepada ibu bapa yang umurnya 60 tahun ke atas dan yang anaknya ada warga negara Malaysia. Itu kita bahas, kita marah. Pada saya ini kemanusiaan yang selalu kata angkat kemanusiaan. Ayah, ibu umur 60 tahun ke atas tinggal sejak lahir di negara kita. Anaknya, salah seorang anaknya menjadi warga negara. Mereka sudah tua, mereka mahu mendapat perkhidmatan yang negara sediakan. Itu pun kita bahas. Kita kata ini perkauman, ini kita nak menjual negara, dan kita kena stop permainan-permainan politik yang seperti ini pada mana-mana parti sekalipun, pada sesiapa sahaja sekalipun. Yang keempat yang ada yang diangkat dalam manifesto Pakatan Harapan ini yang saya mau bagi tahu berkaitan dengan stateless citizen ya, bagaimana berkaitan dengan rakyat yang tidak ada kewarganegaraan. Kita tengok bukan sahaja rakyat di Sabah daripada pendatang Filipina yang lahir di sini, menetap di sini, yang tidak ada kewarganegaraan. Kita tengok di Semenanjung ini, anak-anak yang lahir di tepi jalan, anak yang ditinggalkan ibu bapa di masjid. Mereka ini lahir di sini, dibesarkan di sini, diletakkan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mana mereka ada warga negara. Anak-anak ini yang kita nak bela. Dan ini yang saya rasa sedih. Saya rasa terharu jikalau kita bermain politik, kita mau membual kemanusiaan ini. Jangan sampai begitu. Saya jumpa kucing di jalanan sekarang ini, di usia pencen. Saya kutip. Saya suruh pembantu bagi makan. Saya bagi makan. Kenapa? Kerana itu kemanusiaan.